Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Sultan bertita. Ini apabila perbuatan memfitnah makin menjadi-jadi di dalam negara ini. Ada yang seakan-akan tidak takut langsung menyebar fitnah di sana-sini. Sudahlah itu, mereka pula seakan-akan menghalalkan cara. Namun demikian, apabila Sultan bertita, semua rakyat harus mengambil iktibar. Kata titah Sultan Nazrin, henti perlumbaan sebar fitnah. Daripada pemahaman saya, ada satu tren sekarang ini seakan-akan ada perlumbaan menyebar fitnah. Siapa paling jago, siapa paling hebat, siapa paling laris jualan fitnahnya. Tapi yang dilupai mereka ialah siapa paling besar dosa. Itu yang mungkin mereka lupa. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertita, perbuatan mencari keburukan, mengaibkan, menyebar fitnah dan konspirasi, menjatuhkan antara satu dengan lain perlu dihentikan, agar negara lebih tentram dan rakyat hidup lebih sejahtera. Baginda bertita, perasaan kemanusiaan dan keinsanan harus digabungkan dan dijelmakan secara kata-kata dan perbuatan. Allah mencipta manusia memiliki hati. Hentikan perlumbaan mencari keburukan. Hentikan perbuatan aib mengaibkan. Hentikan kerja-kerja menyebar fitnah. Hentikan usaha meruntuh dan memusnahkan. Hentikan konspirasi jatuh menjatuhi agar dunia lebih aman, negara lebih tentram, dan rakyat lebih sejahtera. Titah baginda lagi. Sultan Nazrin bertitah demikian pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak Darul Rizwan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 baginda di Istana Iskandaria. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zara Salim. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Menteri Besar Saarani Muhammad. Demi kemakmuran Perak dan kesejahteraan rakyatnya, Sultan Nazrin menitahkan Menteri Besar dan Exco menjunjung setia kepercayaan baginda dan tidak mengecewakan amanah diberikan rakyat. Memahami denyut jantung dan denyut nadi rakyat serta keupayaan secara arif mentaksir pelbagai peristiwa yang berlaku di seratan negara dan di seluruh dunia, juga keupayaan mengenal pasti keberanian yang hakiki merupakan satu tanggungjawab berat. Rakyat jangan terus dibiarkan menampi niru harapan, sedangkan janji tidak berisi. Harapan rakyat yang mahukan pemerintahan yang berlandaskan undang-undang, berintegriti, bersih rasuah dan tidak menyalahgunakan kuasa hendaklah direalisasikan bersama titah baginda. Sultan Nazrin bertitah, tanggungjawab itu harus direalisasikan bersama oleh adun, hakim, ulama, umara, angkatan tentera, polis dan badan uniform. Demikian juga seruan beta kepada pihak swasta, badan-badan sukarela, badan-badan kebajikan, pertubuhan-pertubuhan belia, badan-badan sukan, serta rakyat keseluruhannya agar saling bekerja sama melengkapkan atau melengkap usaha-usaha pembangunan yang dirintis oleh kerajaan beta titah baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, saya sangat menjunjung kasih ke Buaduli Mahal Mulia Sultan Perak ini, yaitu berhentilah berlumba-lumba menyebar fitnah. Lebih baik berlumba-lumba menyebar kebaikan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim buka cerita. Kali ini paling mengejutkan dan lebih mengejutkan kita semua. Anwar Ibrahim menegaskan ada had selepas bentang kepada Majlis Raja-Raja, kata beliau. Anwar Ibrahim berkata, Putrajaya akan memberi penerangan kepada ahli parlimen kerajaan berhubung pindaan perlembagaan berkaitan pemberian kerakyatan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, ada had tertentu perlu dipatuhi kerajaan
Berhubung pindaan perlembagaan berkaitan pemberian kerakyatan selepas dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Sehubungan itu, beliau berkata pihaknya akan memberi penerangan kepada ahli parlimen kerajaan susulan kegelisahan mereka berkaitan cadangan pindaan perlembagaan berkaitan pemberian kerakyatan. Sebarang pindaan perlembagaan yang mengubah isu kewarganegaraan perlu diselesaikan dengan Majlis Raja-Raja, kata Anwar lagi. Persidangan Raja-Raja telah mengambil pendirian tertentu. Oleh itu, kita perlu menghormatinya, katanya kepada media selepas melancarkan Malaysia Digital Expo 2023. Sebelum ini, media melaporkan ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memberi amaran bahawa mungkin ada beberapa penyokong kerajaan bertindak bertentangan daripada ketua whip masing-masing di Dewan Rakyat jika pindaan tersebut tidak ditangani dengan bersungguh-sungguh. Difahamkan beliau merujuk kepada 8 cadangan pindaan perlembagaan negara berkaitan kerakyatan. Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jemaah Menteri akan membincangkan pindaan perlembagaan yang dibincangkan pada Majlis Raja-Raja disusuli pembentukan draft pindaan sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat. Berhubung perkara berasingan, Anwar berkata, beliau menyerahkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk membuat keputusan untuk memaparkan nama ahli parlimen sengaja tidak hadir atau ponteng sidang parlimen dilawan sesamang. Serahkan kepada budi bicara Speaker, kata Anwar Ibrahim. Terdahulu, FNT melaporkan ahli parlimen PKR Hassan Abdul Karim berkata, cadangan Johari itu disifatkan bukan reformasi yang ditunggu-tunggu dan bermakna seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan hak dan pemberian kewarganegaraan. Kata Anwar Ibrahim, itu semua ada had selepas bentang kepada Majlis Raja-Raja. Maknanya, semuanya tergantung kepada keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.